Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okey, untuk malam ini saya membuka sesi untuk anda bertanya soalan. Okey, so saya open untuk anda bertanya soalan tentang anak speech delay lah yang lambat bercakap. Okey, any question insya-Allah saya cuba jawab. So saya tak ada topik khas malam ni. Actually sebab hari tu saya baru habis coaching. And of course, kenapa saya buat sesi menjawab soalan? Sebab saya sedang nak tahu apa isu yang anda sedang hadapi sekarang supaya nanti lebih senang lah saya nak buat topik live kan. So apa soalan-soalan yang bermain di fikiran anda ataupun apa isu-isu yang anda tengah alami sekarang. Okay, so saya just nak tahu apa sebenarnya isu. So nanti mungkin saya boleh buat kelas, saya boleh buat program berkenaan apa isu-isu yang anda hadapi lah. Alright. Apa beza speech delay and language delay? Alright. So speech and language dia perbezaannya adalah dari sudut istilah sebenarnya speech adalah berkaitan dengan perkembangan sebutan. Okey, contoh bunyi beh patut usia bila boleh sebut, bunyi keh patut usia bila, cakap hujung-hujung ataupun cakap penuh patut umur berapa, sebutan pertuturan. Kan macam anak pelat yang tu dia sebenarnya di bawah speech. Jadi kalau speech delay bermaksud kelewatan pada sebutan bunyi pertuturan. Delay kepada sebutan bunyi pertuturan. So kata anak pelat usia kata 5 tahun masih lagi pelat bunyi K contoh dia. Kan 5 tahun pelat bunyi K. So yang itu dikira sebagai speech delay. Sebab sepatutnya 5 tahun dah boleh dah sebut K. Kalau bawah 4 tahun tak boleh sebut K, masih lagi normal. Sebab setiap bunyi dia ada range normal je. Jadi itu dipanggil sebagai speech delay. Kalau language delay adalah kelewatan kepada bahasa. Bahasa ni bermaksud vocab, perkataan, buat ayat, kebolehan anak tu menggunakan perkataan tu dalam situasi yang betul. Contoh nak minta apa perkataan dia nak pakai. Bahasa contoh 2 tahun patutnya berapa perkataan dah anak boleh sebut. Kan pelat semua tu yang tu dimasuk under cara sebutan masuk under speech. Kalau bahasa, vocab semua dimasuk under language. So sebenarnya anak lambat bercakap, istilah sebenarnya adalah language delay. Itu istilah yang betul. Tapi di Malaysia ni kebanyakan parents akan gunakan speech delay merujuk kepada anak yang lambat bercakap dari sudut bahasa tadi, bukan sebutan. Jadi saya pun menggunakan speech delay itu sebab yang itu lebih difahami. Sebab kalau cakap language delay takut orang tak faham sangat. Tapi dia sebenarnya dari sudut istilah, itu istilah yang betul. Alright? So thank you untuk soalan tu. Okay. Ada seorang student menangis saja. Kena tengok dia menangis kenapa. Okey. Dia sebenarnya anak yang menangis ni, yelah, dia menangis kenapa? Adakah dia takut? Adakah dia baru datang? Adakah dia ada banyak sebab kanak-kanak menangis. Okay, ada banyak sebab kanak-kanak menangis. So, yang pertama macam biasa kalau dia baru datang ke pusat terapi tu ataupun first time datang ke ataupun tempat yang baru ke, tempat yang dia tak boleh nak expect. Sebab sometimes orang akan, bukan orang lah, kanak-kanak ni ataupun kadang-kadang orang dewasa pun bila kita berlaku, bila tiba-tiba kita ada di tempat yang kita tak tahu what to expect, kita tak tahu apa respon kita nak buat, dan selalunya untuk kanak-kanak dia akan menangis. Itu satu. Yang kedua adalah mungkin behavior. Ada banyak sebab. Mungkin behavior, dia just tak nak buat apa yang kita suruh. Kalau contoh ada anak-anak yang datang ke pusat terapi, dia just tak nak buat. Dia tahu bila dia menangis, dia mungkin boleh escape. So dia menggunakan tangisan itu untuk escape. Untuk escape daripada okay, dia tak perlu buat task ataupun tak perlu buat aktiviti. Yang tu mungkin lebih kepada isu behavior. Ataupun boleh terjadi disebabkan mungkin isu sensory. Mungkin tempat dia pergi tu terlalu overwhelmed bagi dia tak boleh adapt dengan sekeliling tu. Mungkin ada bunyi-bunyi yang dia tak boleh nak adapt, mungkin ada suasana, mungkin ada bau, mungkin ada anything yang tak boleh adapt dekat situ, yang menyebabkan dia tak tahu nak handle macam mana, so dia menangis. Kan, so menangis tu sebab apa?
Dia kena tahu dekat situ. Kita kena tahu why anak tu menangis. Yang tu dia kena tengok lah. Dan saya pun tak tahulah kenapa anak tu menangis. Dan saya pun tak tahulah nak bagi solution macam mana tu soalan. Apa nak buat tu bergantung kepada sebab dia menangis. Okay. Anak berat mulut untuk bercakap, adakah kurang vocab? Okey, nak tahu anak kurang vocab ataupun tidak, dia banyak perkara kita kena tengok. Of course, biasanya kalau anak tu perkembangan vocab dia tak sama dengan sepatutnya, of course itu adalah kurang vocab. Tetapi kenapa kurang vocab berlaku? Okey, dia sebenarnya macam ni. Anak yang lambat bercakap, of course dia ada isu vocab. Okay, sama ada vocab yang difahami ataupun vocab yang disebut. Ada dua jenis vocab. Vocab yang difahami dan vocab yang disebut. Itu dua jenis vocab. Okay, so mungkin ada anak vocab yang difahami okey, tapi vocab yang disebut kurang. Ada anak dua-dua kurang. Vocab difahami kurang, yang disebut pun kurang. Tapi apa yang kita nak tengok adalah kenapa anak tadi kurang vocab. Apa yang menyebabkan anak tadi tak boleh pick up vocab sama macam anak-anak yang tak delay. Kenapa anak tadi ni tak boleh pick up vocab dengan banyak? Adakah yang pertama faktor dia faktor sekeliling, persekitaran. Persekitaran maksudnya mungkin rangsangan persekitaran tak banyak untuk dia. Mungkin anak tadi ni tak banyak dapat rangsangan daripada orang sekeliling menyebabkan vocab yang dia dapat tu sikit sebab input sikit. Itu satu, persekitaran. Right, yang kedua, and of course persekitaran boleh berlaku dari sudut gangguan-gangguan sekeliling. Okay, anak tadi mungkin kurang berinteraksi dengan orang sekeliling, mungkin disebabkan kalau kata dia terlalu attach dengan gadget ke contoh, kan, sampai dia kurang berinteraksi dengan orang lain menyebabkan dia kurang rangsangan. Itu faktor kita panggil sebagai environment, luaran. Mungkin juga berlaku maksudnya vocab tadi ni, anak tadi ni kurang dapat vocab, mungkin berlaku disebabkan oleh isu pada anak itu sendiri. Contoh, anak tu ada mengalami masalah lain seperti masalah tumpuan. Contoh, okay, anak ada masalah untuk menumpukan perhatian. So, bila dia kurang bagi perhatian, of course, kalau kita bercakap ke, kalau let's say orang sekeliling bercakap pun, mungkin dia tak pick up vocab tu. Okay? Dia tak boleh dapat apa yang orang cakap pada dia. Dia tak boleh faham pun apa yang orang cakap pada dia. Tak boleh ingat pun apa yang orang cakap pada dia. Jadi, bila kata anak tadi susah nak ingat, susah nak faham, susah nak dapat, dia membuatkan anak dia lambatlah dapat pick up vocab tadi tu, menyebabkan lambatlah dia nak faham, lambatlah dia nak bercakap. Itulah berlakunya kenapa anak tadi ni tidak develop vocab dengan cepat. Ataupun anak tadi ni mungkin ada isu-isu lain seperti kognitif. Kognitif ni adalah kemahiran, kira perkembangan dari sudut mental. Perkembangan otak anak tu sendiri ada kelewatan ataupun tidak. So kalau ada kelewatan dari sudut IQ contohlah, paling mudah nak faham, katalah anak yang mungkin ada masalah pada IQ yang lebih rendah mungkin sukar untuk belajar, berbeza dengan anak yang IQ yang lebih tinggi. Dia macam tu. Okay, perkembangan mental seseorang menentukan seberapa cepat dia boleh belajar sesuatu perkara. So manusia kan IQ dia berbeza-beza, perkembangan mental berbeza-beza. So that's why setiap orang dia punya pace belajar tu berbeza-beza. Sama juga kalau anak ni tadi dia mungkin perkembangan dari segi mental capacity dia, okay, perkembangan kognitif tadi ni tak sama, dia membuatkan mungkin dia pick up vocab tu lebih kurang berbanding anak lain. So itu satu faktor lain. So ada banyak faktor. Itu saya bagi beberapa je. Bukan beberapa, sikit sangat yang saya bagi tu. Ada juga yang melibatkan faktor saraf. Mungkin ada saraf-saraf yang terlibat menyebabkan anak tadi susah nak sebut. Mungkin dia adalah cara untuk menilai dia. Mungkin anak tadi ni ada masalah pada mungkin pada memory, mungkin ada masalah pada masalah untuk kurang faham, contoh. So apa dia faktor menyebabkan anak tadi ni kurang vocab? Yang itu sebenarnya yang kita nak tackle. Kalau anak tadi ni ada masalah tumpuan yang menyebabkan dia susah nak dapat vocab, so kita kena tackle tumpuan, baru dia boleh belajar vocab dengan cepat. Dia macam tu. Okay. So kalau anak tadi ni ada masalah kepada mungkin kognitif, apa yang kita boleh buat untuk improve the cognitive part, improve processing mental tadi ni, kan? So kena tengok apa yang menyebabkan anak tadi ni susah nak belajar vocab. Dan bila kata kita settlekan benda yang menyebabkan dia susah belajar vocab, dan bila kata benda tu settlekan, lebih mudah dia belajar vocab dan lebih cepatlah dia dapat untuk bercakap. Dia macam tu. Alright. So kena tengok, dia bukan hanya nak tak cakap ni sebab kurang vocab, bagi je lah rangsangan bahasa.
mungkin tak works that way. Okay, mungkin rangsangan bahasa tak membantu kalau anak tu ada isu-isu lain yang kita kena settlekan dulu. Dia macam tu. Dan kena yang tu kena really check lah which area yang anak ada masalah. Okay. Alright. Saya confused nak cakap malu. Apa tu? Atau apa tu? BI? Oh, saya confused nak cakap Melayu atau BI. Sebab jumpa OT, dia malangkan untuk cakap bahasa Melayu dengan anak. Bahasa yang dominan digunakan di rumah. Tapi saya jumpa speech, dia minta saya cakap BI. Sebab lebih mudah untuk anak speech delay katanya. Speech mana ni suruh cakap BI ni? So, speech tu jumpa dengan saya. Tu tanya speech mana ni. Dia macam ni. OT tu cakap betul. Dia sebenarnya, kalau pun nak cakap mix pun cakap lah. Kalau itu bahasa yang digunakan dekat rumah. Asalkan apa yang kita cakap tu, anak tu faham. That's it. End of story. Kalau nak cakap Mandarin pun boleh. Asalkan anak tu memang faham Mandarin. Kalau parent boleh cakap Mandarin lah. Dia sebenarnya, bahasa apa kita nak cakap dengan anak adalah bahasa yang kita guna harian dekat rumah. Tak kisah bahasa tu susah ataupun tak ada bahasa yang susah ataupun senang. Tak ada. Kita belajar bahasa Melayu, adakah kita kata bahasa Melayu susah lah nak sebut bahasa Inggeris lebih mudah? Siapa cakap? Siapa cakap bahasa Inggeris lebih mudah daripada bahasa Melayu? Ada certain perkataan, yes. Tapi ada banyak perkataan bahasa Melayu lebih mudah daripada bahasa Inggeris. Kenapa tak ada siapa-siapa highlight pasal benda tu? Perkataan bahasa Inggeris, yes, ada lebih mudah daripada bahasa Melayu. Apa dia? Car, cat, car, kereta. Yes, of course, car lebih mudah. Cat, kucing. Okay, cat lebih mudah. Tapi kalau kata, let's say, kita nak kata rama-rama. Kan rama. Ataupun butterfly. Mana lagi susah? Spaghetti. Susah kot word spaghetti tu. Siapa kata English lebih susah? Dia tak ada bahasa yang lebih susah. It's the matter of bahasa apa yang kita cakap dengan anak. Bahasa Thailand kan susah. Kalau kita dengar nak cakap bahasa Thailand susah kan? Even bahasa Mandarin pun susah sebenarnya. Cuba pergi belajar bahasa Mandarin. Susah gila nak buat dia punya bunyi tu sebab kita tak biasa. Susah gila bagi kita. Tapi untuk orang, anak Cina yang lahir memang daripada baby, parents dia cakap Mandarin dia tak rasa bahasa tu susah. Sebab itu mother tongue dia. It's about mother tongue. Dia bukan about bahasa mana yang lebih susah. Sebab kalau kata let's say, dekat rumah kita memang cakap benda tu nama dia cawan. Cakap je lah cawan. Kenapa nak kena tukar cup? Sebab anak kita susah nak sebut. Is it susah nak sebut? Ataupun sebenarnya dia tak faham pun. Cup tak faham, cawan pun tak faham. Dua-dua tak faham. So kunci untuk anak bercakap adalah dia kena faham. Tak kisah bahasa apa. Sebab anak tu, dia tak tahu pun bahasa apa yang kita cakap. Dia tak tahu nama bahasa tu, dia tak tahu. Yang dia tahu, perkataan yang kita sebut tu masuk dia apa. Itu yang akan menentukan dia akan boleh cakap ataupun tidak. Bukan sebab bahasa tu mudah ataupun susah. Dia tak ada bahasa yang mudah, tak ada bahasa yang susah. Dia bergantung kepada apa bahasa pertama yang anak tu belajar. Jadi itu bahasa mudah untuk dia. Untuk kita belajar bahasa Melayu, kita mungkin rasa bahasa Arab, bahasa Thailand tu susah. Sebab itu bukan first language kita. Tapi untuk orang yang belajar bahasa Thailand, bagi dia bahasa Thailand tu senang. Bahasa Melayu yang susah pun nak sebut, dia kata. Sebab itu first language dia. Kan? Sebab tu cakap speech mana yang cakap tu. Mesti suruh jumpa saya. Tak zaman bila. Okay? So, bahasa yang kita cakap dengan anak adalah bergantung kepada bahasa apa yang kita pakai kat rumah. Sebab bila kita nak anak tu belajar bercakap, of course kegunaan bahasa itu adalah untuk bersembang dengan orang sekeliling. Betul tak? So, kalau kata anak kita belajar bahasa yang orang sekeliling tak faham dan tak tahu nak converse, dia akan ada masalah. Anak tadi tu akan susah nak interact dengan orang sekeliling dia because orang sekeliling tak boleh nak interact dengan dia balik. Ada satu kes lah, banyak kes yang berlaku. Contoh anak tu vocab dia banyak English. Katalah dia duduk Kelang Valley kata. Dia duduk kat KL. Jadi English tu mungkin common. Okay, mungkin common dan biasa. Mungkin family bolehlah sikit cakap English sikit-sikit lah. Asalkan buat ayat sepatah dua. Video pun banyak English. So dia banyak dapat vocab English because itu yang dia selalu dengar everyday. Kan? Tapi masalah dia orang sekeliling kat rumah dia ataupun tiba-tiba macam datuk nenek semua cakap Melayu. Tak reti nak cakap English. Contohlah ada kes macam tu. Atuk nenek tak reti nak cakap English. Atuk nenek tak reti nak sembang dengan cucu dia sendiri. Dan cucu dia sendiri pun tak reti nak sembang dengan anak ni tadi. Because of the language barrier.
Kita kena ingat bila kita ajar bahasa pada anak kita, aim kita untuk dia guna dengan orang sekeliling dia dulu. Dan nanti baru fikir tentang that education yang berlaku dekat luar sekolah, everywhere. Kalau orang sekeliling kat badan family pun dia tak boleh nak interact, takkan kita expect dia akan interact dengan stranger orang luar yang tak kenal. So mix bahasa pun mix lah. Sebab anak tu tak tahu pun kita mix. Yang tahu mix tu kita. Anak tak tahu pun yang kita tengah mix bahasa. Yang dia tahu adalah apa yang kita cakap tu dia faham ataupun tidak. That's it. End of story. So dia tak ada kisah bahasa apa nak pakai. Orang terlalu fikir sangat bahasa sampai tahap. Ni kan kita tak payah fikir. Apa yang boleh keluar daripada mulut masa tu keluar. Kalau mix lah. Kalau kita rasa benda tu selesa di mulut kita untuk cakap dengan dia, dan keluarkan je, tak kisah apa bahasa dia. Sebenarnya tak ada isu pun. Dan mix bahasa tidak menyebabkan anak delay pun. Okay. Point 10. So hopefully tak confuse lagi dah lepas ni. Alright. Okay. Kalau kat Johor ada tempat, kalau dekat Johor yang saya tahulah ni ada satu tempat terapi, kawan saya lah, dia speech dulu masa UKM saya kenal lah nama dia apa Raudatul Iman kot. Raudatul Iman. Tak salah saya lah. Raudatul Iman. Nama center tu Raudatul Iman. Dia orang macam ada taska, tadika. Tapi ada yang run the place tu. Ada kawan saya tu dia memang speech therapy. Dan rasa dia buat juga service speech therapy. Tak salah saya lah, dan boleh check. Tempat lain saya tak sure. Dia kena Google. Saya pun tak pasti sebab speech ni dia keluar masuk tau. Dia kadang ada. And then ada juga saya punya teacher lama, teacher Awin pun di Johor. Tapi dia dekat Glen Eagles. Glen Eagles ke? Glen Eagles ke KPJ? Glen Eagles kot. Hospital Glen Eagles kat Johor. Tapi kena Google lah sebab sometimes speech ni kan dia keluar masuk. Kadang-kadang ada, kejap tak ada. Kalau center-center ni. So kena cari sikit lah. Tapi yang itu yang saya tahulah, yang saya kenal. Okay. Possible tak budak tu ada both speech delay and language delay? Yes, sangat possible. Selalunya anak yang ada language delay memang akan datang sekali dengan speech delay. Mostly. Okay. Speech delay dengan late talker adalah beza. Tapi tak payah kisah sangat lah pasal perbezaan tu. Dia taklah penting sangat pun untuk anda tahu. Yang lebih penting anda tahu adalah apa nak buat kalau anak delay. It doesn't matter anak tu late talker ataupun lambat bercakap sebab lain ke. Dia sebenarnya it doesn't matter. Dia tak mengubah apa-apa pun kalau anda tahu perbezaan tu. Yang lebih penting anda tahu adalah apa nak buat. Kenapa anak tu delay. That's it. Kalau kita tahu pun kata anak saya ni late talker, so what? Kenapa nak buat? Adakah dia punya cara terapi dia berbeza? Maybe. Kan? So dia tidak memberikan apa perbezaan lah pun kalau anda tahu perbezaan tu. It's just dari segi istilah, dari sudut knowledge ilmu mungkin dapat something, tapi dari sudut nak membantu anak tu tahu perbezaan tu pun tak membantu sangat. Yang lebih anda kena tahu adalah kenapa anak tu delay and what to do. Okay. Anak 3 tahun belum boleh bercerita. Anak 3 tahun kalau dah boleh buat ayat, at least minimum 3 perkataan. Minimum paling sikit 3 patah. Ayat 3 patah. Contoh mama nak makan. Itu kira minimum lah. Kalau bawah lagi tak boleh buat 3 tahun masih belum buat 3 patah, yang tu dah delay. Tapi kalau boleh ada 3 patah yang mungkin ada beberapa patah lah 3 ke 4, yang tu okey. Tu dah masuk range normal. Walaupun dia tak boleh cerita panjang-panjang lagi, tapi dia dah start buat ayat. Sebab 3 tahun biasanya dia start buat ayat dulu. Bercerita tu macam sikit-sikit lah apa. Maksudnya sikit-sikit mungkin dah start, tapi bercerita benda yang lepas belum. Cerita apa yang berlaku depan mata dia mungkin boleh. Contohnya lori tu jatuh, rosak, macam tu. Okay, dia cerita apa yang berlaku kat depan mata dia je. Kalau benda yang past, definitely belum. Right? Okay.
Waalaikumsalam. Anak 3 tahun 5 sekarang ada perkataan yang dia dah tahu, dah boleh ikut kalau kita ajar perkataan baru, okey. Cuma sekarang perasan dia kerap repeat skrip dalam kartun yang dia pernah tengok. Dia ulang-ulang macam ekolalia. Ada cara ke nak bagi kurang? Cara nak bagi kurangkan adalah dengan tak payah kurangkan tengok kartun tu lah. Betul. Tu bukan tipu tapi tu betul. Sebab biasa dia macam ni. Ada ramai je sebenarnya saya punya student pun anak tu dia menyanyi, dia suka menyanyi. Dia tengah sambil buat kerja, buat aktiviti dia menyanyi sepanjang aktiviti. Kan sambil buat aktiviti dia menyanyi. Semua lagu dia nyanyi. So mak tu tanya, "Puan macam mana saya nak kurangkan anak saya menyanyi?" Saya kata janganlah bagi dia dengar lagu tu. Nanti hilanglah nyanyi tu. Sebab benda tu dia macam kita lah. Kita dengar benda tu repeat over and over again. Dia terngiang-ngiang tau kat dalam kepala otak. Contoh kita dengar lagu dalam kereta, balik kerja, jam. Tiba-tiba radio pasang lagu, berulang-ulang lagu yang sama 3-4 kali. Balik rumah, kalau tak menyanyi lagu tu tipu. Walaupun lagu tu kadang kita tak faham pun maksud dia apa. Lagu tu lagu bangsa lain. Kan lagu bahasa lain kadang tu. Bukan bahasa kita, even kita tak faham lagu tu apa. Tapi kita boleh nyanyi. Sebab kita boleh hafal macam mana menyebut perkataan tu without, tak perlu faham pun tapi kita boleh nyanyi. That's what happen pada anak yang keep mendengar, repeat benda yang dia dengar berulang-ulang, dia akan repeat back. Definitely. Benda tu dia macam tengyang-yang. Dia macam, mungkin dia tak faham pun benda tu tapi dia just ulang. So apa nak buat? Kurangkanlah benda yang kita nak dia ulang tu. Tambahkan apa yang banyak kita nak dia ulang. Dari segi mungkin communication, kita bercakap, berinteraksi dengan dia, yang tu kena tambah. Because yang tu yang kita nak dia ulang-ulang cakap. Tapi of course kita nak dia ulang dalam waktu yang sesuai, situasi yang betul. Tak naklah duduk saja, tak ada buat apa, dia duduk ulang benda yang perkataan-perkataan tu. Kan? So kena tukar kepada banyakkan interaksi dengan kita. Sebab interaksi dengan kita, anak takkan jadi ekolalia berulang-ulang macam tu. Tapi kalau dengar lagu yang tu memang akan jadi macam tu. Memang akan jadi macam tu. Okay. So nak kata normal tu is not. Nak kata normal ke tak normal, dia macam benda yang memang akan berlaku kalau itu yang sedang berlaku. Kalau anak yang mungkin tak tengok ataupun tak jarang tengok benda tu, dia mungkin akan kurang repeat. Dia macam tu. So kena adjust balik. Kena adjust balik anak punya screen punya masa dia berapa lama, semua tu interaction kita dengan dia kena tambah lebih banyak. Sebab kalau dibiarkan macam tu, dibiarkan macam tu, dia akan keep macam tu lah. Kan? Macam mana nak anak bagi tumpuan? Soalan cepu mas. Macam mana nak anak tu bagi tumpuan bergantung kepada kenapa anak tu ada masalah tumpuan. Tumpuan ada banyak jenis. Dan ada banyak sebab kenapa seseorang anak ataupun seseorang manusia tidak memberi tumpuan kepada sesuatu. Yang pertama sekali adalah, kalau anak yang ada masalah tumpuan, ada banyak jenis dan banyak level. Tapi saya cakap secara general lah untuk tumpuan. So tumpuan ni kebolehan anak untuk memberi respon kepada rangsangan-rangsangan simulation yang ada di sekeliling dia. Itu maksud tumpuan. Tumpuan bukan duduk, buat kerja lama, tak berkalih, bukan. Definitely itu bukan tumpuan yang dimaksudkan untuk belajar bercakap. Untuk belajar bercakap ataupun belajar untuk anak-anak belajar, kanak-kanak belajar dan mengembangkan minda dia adalah, boleh tak anak tadi ni memberi respon kepada rangsangan di sekeliling. So rangsangan di sekeliling tu apa? Orang bercakap dengan dia, ada bunyi-bunyi sekeliling, boleh tak dia tengok dan memahami apa yang sedang berlaku. Apa yang berlaku di depan mata dia, benda lalu-lalu lalang kat depan mata dia, dia boleh faham. So it's all about memahami apa yang deria dia capture. Itu adalah tumpuan. Memahami dan merespon kepada apa yang deria dia capture, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia sentuh, apa yang dia rasa, apa yang dia makan. Macam mana anak tu proses information, dia memahami information tu dan memberi respon kepada benda tu. Itu adalah tumpuan. Dari sudut nak belajar bercakap. Tumpuan nak belajar bercakap ni bukan yang anak boleh duduk lama, buat kerja lama, duduk, buat kerja habiskan pasang Lego sampai satu bag seorang. Dia bukan. Definitely bukan. Dia bukan yang itu. Kalau itu yang anda masukkan duduk lama, yang itu sitting behavior nama dia.
Okay, duduk lama. Tapi kalau duduk lama, kita bercakap dengan dia, panggil pun dia tak respon, yang itu definitely kalau kita ajar vocab pun dia tak akan dapat. Sebab sebenarnya tumpuan dia hanya fokus kepada apa yang dia tengah tengok. Dia tak boleh nak proses pun apa yang dia dengar. Itu maksud dia. Dia tak boleh proses rangsangan yang masuk yang dia dengar. Yang kita cakap ni tak masuk pun, mungkin tak masuk pun. Sebab kita panggil nama pun tak respon. Kan? Tak sedar tak tidak. Dia macam tu. Kan? So kalau kata let's say kita bagi rangsangan bahasa pun belum tentu masuk. Untuk anak yang memang tak boleh nak respon kalau ada stimulation sekeliling, tu maksud dia tumpuan untuk belajar bercakap tadi ni. Jadi kalau kata anak tu ada masalah tumpuan, kena check balik. Sensori dia okey tak? Sensori tu deria-deria tadi ni adakah maklumat diproses dengan betul? Yang tu kena consult dengan occupational therapist untuk check. Okay, sama ada anak ni memang ada masalah sensori ataupun tidak. So kalau kata anak ni memang ada masalah pada sensori, dan mungkin kena bagi balik rangsangan untuk bantu anak tu memproses balik deria dia tadi ni supaya dapat memproses maklumat yang datang ni. So bila dapat proses maklumat tu baru dia akan faham. Dia akan faham apa yang dia tengok, dia akan faham apa yang dia dengar. Dia akan faham apa yang orang cakap dengan dia, apa respon orang pada dia, dia akan start faham. Dan daripada situ datanglah dia baru belajar apa yang cakap, apa maksud dia, macam mana nak guna perkataan ni, dengan siapa, macam mana, bila. Dia kena tengok, dia kena observe, dia kena dengar, dia kena faham, baru dia boleh buat. Baru dia boleh bercakap, baru boleh menggunakan apa yang dia ada tu untuk berkomunikasi. Tu proses dia sebenarnya. Dia bukan simply anak tu hafal-hafal perkataan, boom, tiba-tiba bercakap bersembang. No. Hafal tak menentukan anak tu akan boleh berkomunikasi. Macam kita hafal Al-Quran, belum tentu kita bercakap Arab. Kan sebab hafal belum tentu faham. Tapi untuk bercakap dan bersembang kena faham. Dia macam tu. So, let's say tumpuan ni selalu berkait dengan sensori. Okay, selalu berkait dengan sensori, tapi better check lah. Okay, anak umur 4 tahun hanya cakap mama, bapa, jom. Lain ayat guna signal. Okay, guna isyarat. Bila ajar sambung 2 ayat, dia akan sebut hujung. Contoh, mau makan nak sebutkan. Dia faham arahan tu perkataan lain. Okay, so kalau untuk umur 4 tahun maksudnya ada single words. Kan single word, masih bercakap dalam single word, definitely delay lah. Delay yang agak jauh sebab single words ni level dia lebih kurang dalam 1.5 tahun punya level bahasa. So kalau anak 4 tahun dengan 1.5 tahun, jarak delay tu lebih kurang 1 tahun setengah, 2 tahun setengah, 3 tahun setengah, 4 tahun setengah, 3 tahun, 2 tahun lebih. So 2 tahun lebih jarak severity tu, jarak dia punya apa, delay tu tadi. Okay, yang itu yang memang dikenal sebagai severe delay. Maksudnya delay yang teruk lah. Okay, dan yang ini definitely kita kena identify kenapa. Yang tu yang saya cerita tadi tu, kenapa dia tak boleh dapat vocab macam orang lain. Kenapa lambat sangat pick up vocab ni. Dia macam tu. Kita kena cari apa yang menyebabkan anak tadi ni susah sangat nak pick up vocab dia. Dia macam tu. Okay, so that's why baru kita tengok sebab-sebab lain. Contoh, eye contact okey ke tak, tumpuan okey ke tak, ada kebolehan untuk meniru ataupun tidak. Ada anak tadi ni ada kebolehan communication, two way communication ataupun tidak, kognitif dia macam mana. Definitely memang nak kena tahu dan nak kena check yang itu. Tapi malam ni saya tak ajar lah macam mana nak check. Definitely ada cara untuk check, dan even sebenarnya daripada kat dalam ni ramai dah parents yang memang dah check anak dia masalah mana. Sebab benda tu untuk tahu dan check tu, saya boleh bantu anda untuk check which area yang anak ada masalah, daripada apa yang anak boleh buat ataupun apa yang anak tak boleh. Tapi bukan malam ni lah saya ajar yang tu. Tapi maksudnya itu cara dia. Bila kata anak delay tadi ni, kalau kata kita tengok mana-mana lah ni untuk yang lain juga yang bertanya mungkin nak tahu tentang isu ni. So kalau kita nampak anak tu delay je, kita kena terus berfikir, okay, apa yang menyebabkan dia delay. Okay, dia kurang vocab. Okay, why? Kenapa kurang vocab? Kenapa dia tak dapat pick up vocab macam orang lain? Apa yang menyebabkan dia ni tak boleh ingat ke? Contohnya kan anak tak boleh ingat ke? Ada masalah pada memory ke contoh? Anak tak boleh nak dapat ke vocab, dia tak dengar ke kita cakap dengan dia? Contoh. Ataupun contoh kalau anak ada masalah pendengaran pun boleh juga menyebabkan dia lambat bercakap sebabnya dia tak dengar apa yang orang cakap. Macam mana dia nak cakap balik? Tapi bukanlah semua yang kata yang tak bercakap tu ada masalah. Kan itu salah satu dia. Ataupun anak ni memang tak duduk diam, berlari je kerja je. Kan awareness langsung tak ada, tak sedar pun kita cakap dengan dia. Even dia tak boleh respon pun kita cakap dengan dia. So definitely datang isu pada
awareness je pada tumpuan dia. Asas kemahiran dia, ada kemahiran asas yang wajib anak tu ada untuk membolehkan dia bercakap. Itu maksud dia. Okay, so kita kena check kemahiran asas tadi dah okey ke belum. Kan? So kalau kata kemahiran asas tak okey, which kemahiran asas? Ada banyak. So kita betulkan satu persatu kemahiran mana yang menyebabkan dia susah tadi nak belajar bercakap tadi ni. Susah nak sebut ke, susah nak faham ke, which one? Dia macam tu. Okay, and then of course daripada satu perkataan nak pergi kepada dua perkataan, dia bukan sesimpel anak dah sebut terus boleh pergi dua. Okay, dia ada syarat untuk anak dapat buat dua perkataan. Okay, even nak sebut pun ada syarat dia. Dia bukan once anak boleh bercakap, semua bunyi kita expect dia boleh sebut. Semua perkataan kita expect dia akan boleh sebut. Bukan. Orang yang boleh bawa basikal belum tentu boleh bawa kereta. Kenapa? Sebab pergerakan yang digunakan berbeza. Koordinasi movement setiap pergerakan itu berbeza. Okay, anak yang boleh menulis belum tentu boleh melukis. Kan? Sebab pergerakan itu berbeza. Sama dengan mulut kita. Lidah kita ni pergerakan. Anak boleh sebut baju, belum tentu dia boleh sebut bola. Sebab pergerakan dia lain. So that's why, bila anak boleh sebut mama, kan? Jangan expect anak tu boleh sebut makan. Sebab dia movement dia lain. Bunyi dia pun lain. So kalau anak dah bercakap, jangan expect dia boleh sebut semua bunyi. Memang tak. Sebab untuk sebut bunyi-bunyi tu, dia perlukan praktis. Anak tu kena tahu macam mana nak gerakkan ni untuk buat bunyi tu. Koordinasi dia, movement, kombinasi pergerakan tu macam mana untuk hasilkan perkataan tu. Itu perlukan banyak latihan. Dia bukan simply anak tu akan terus tahu buat. Okay. Jadi tu proses yang berlaku lah. That's why kalau kata anak dah boleh sebut satu perkataan, terus ajar dua. Sebab tu anak tak akan boleh sebut. Sebab koordinasi dia belum mampu nak buat dua. Belum mampu lagi. Otak dia pun belum mampu nak proses sampai banyak tu. Macam mana nak gerakkan sampai banyak bunyi tu serentak. Kita rasa senang lah sebab kita dah bercakap. Okay. Sebab kita dah automatik. Dia belum automatik lagi. Tengah manual lagi. Tengah cari cara macam mana lah nak keluarkan bunyi tu. Okay. So that's why untuk buat dua patah perkataan, at least anak kena ada 50 perkataan single yang dia dah sebut. Baru dia akan ada ability untuk buat dua patah perkataan. Dia ada proses dia. So nak lalu proses tu, of course dia kena adalah step-step dia kena lalu. Right? Okay, anak kurang fokus, ada seeking, suka sangat melompat, adakah anak speech delay, ada ciri-ciri atau more to autism? Okay, dia sebenarnya speech delay itu lambat bercakap lah. Lambat bercakap adalah salah satu ciri-ciri pada masalah lain. Antaranya autism, antaranya masalah ADHD, antaranya. So dia bukannya autism dan speech delay ni dia separate things. Dia macam dua benda yang boleh dibezakan. Dia sebenarnya dia tak berbeza, dia dua benda yang tak boleh dibezakan sebab dia dua-dua kategori yang lain. Okay, so kalau kata anak tadi mungkin ada seeking, melompat, ada isu pada sensory, mungkin ada kita nampak pada social, tak pandai berkawan. Okay, nak menentukan autism tu pun banyak proses dia, banyak ciri kita tengok. Dia bukan hanya lambat bercakap je autism, tak. Senang sangat tu. Lambat bercakap je, okay autism ni lambat bercakap sangat ni. No, bukan tu saja. Definitely bukan. Lambat bercakap sebab dia ada sangat banyak. Salah satu autism. Autism ni dia condition besar tau. Dalam autism ada banyak ciri. Salah satu ciri dalam autism adalah lambat bercakap. Okay, condition besar. Okay, dia macam ni. Condition besar tu apa? Condition anak tu, satu condition autism. Satu lagi anak ni condition dia Down syndrome. Satu anak ni condition dia ADHD. Okay, anak ni condition dia masalah pendengaran. Anak C, condition dia katalah dia ada masalah pada cerebral palsy, lahir-lahir ada kecilan otak. Anak C, condition besar dia adalah mungkin ada masalah pada global developmental delay. Itu condition besar, nama condition. Dalam setiap condition ini, semua anak tadi dia memang ada masalah lambat bercakap. Sebab dia adalah ciri-ciri, salah satu ciri-ciri. Tapi ada anak yang dia tak ada any diagnosis, condition besar tapi ada lambat bercakap juga. Ada juga macam tu, iaitu biasanya orang akan diagnose as isolation speech delay sebab dia tak ada satu condition. Tapi yang ini anda kena diagnose dengan pakar kanak-kanak lah, jangan self-diagnose pula. Kan? Yang ni kena confirmkan dengan pakar kanak-kanak. Ada tak satu condition besar yang menyebabkan anak ada ciri-ciri lambat bercakap. So, tapi ada yang anak tak ada condition besar pun tapi ada masalah lambat bercakap. Dia tak adalah semestinya autism.
Okay, autism nak check autism tu dia adalah banyak ciri-ciri yang kena dipenuhi. Tak adalah seeking je autism, tak adalah. Anak yang kurang rangsangan sensori pun seeking. Tapi tak adalah autism. Dia kurang rangsangan sensori. And especially kalau anak bawah 2 tahun memang seeking. Sebab dia tengah merangsang diri dia sendiri, tengah belajar, tengah explore diri dia, kena explore baru dia boleh belajar. That's why dia pergi pegang benda, dia dengar benda, dia suka benda yang bergerak, dia suka benda yang bercahaya. Sebab dia tengah belajar, otak dia tengah memahami input-input yang dia dapat tu. Okay? So anak bawah 2 tahun memang kita akan nampak dia seeking. Sebenarnya. Okay? So just tengoklah level of seeking tu macam mana. Itu kena consult dengan occupational therapist. Alright? Okay, anak umur setahun 6 boleh faham tapi tak boleh cakap lagi. Okay, so salah setahun 6 at least kena ada sekurangnya 1 ke 5 perkataan bermakna yang dah disebut. Okay, kalau let's say lepas tahun 6, tahun 7, tahun 8, katalah belum ada words lagi. Dia sebenarnya dah masuk delay. Tapi delay yang masih lagi ringan. Tapi kalau makin lama tak cakap, 2 tahun tak cakap lagi, 3 tahun makin lama dia akan jadi makin teruk, makin teruk, makin teruk. Dia macam tu. Okay, kalau tahun 6 belum ada perkataan tu dia macam borderline sangat lah. Macam atas pagar dah. Antara delay dengan tak delay. Okay, dia sebab dia ada kita panggil bahasa ni dia ada dua. Satu bahasa yang difahami, satu bahasa yang disebut. So mana satu yang delay? Mungkin yang faham tak delay tapi yang sebut delay. So still delay tapi delay apa? Kita panggil delay bahasa ekspresi yang disebut tu. Ataupun delay yang bahasa yang difahami. So ada dua yang kena tengok. Okay. Kalau genetik, kalau memang genetik family lambat bercakap macam mana? Tapi kami pandai dalam pelajaran. Cuma jenis lambat bercakap dan tak rajin cakap masa kecil. Sampai orang kata bisu ke. Bijak sebesebis, cepat pick up tapi tak bercakap lagi setahun 9. Genetik memang memainkan peranan dalam semua faktor perkembangan. Genetik memang memainkan peranan. Contohlah macam apa tu? Kalau kata dalam family member, macam dia semudah kita kata kalau katalah dalam family member kita ada darah tinggi, kita akan ada high risk untuk dapat darah tinggi juga kan. Contohlah ataupun katalah dalam family kita, mak ayah kita ataupun ada history ataupun genetik kencing manis contoh dia. So kita anak-anak ni ada high risk untuk dapat juga benda tu. Okay, genetik memang mainkan peran. Sama juga dengan anak delay. Kalau dalam family member terdekat, memang katalah parents ataupun adik-beradik memang ada isu delay, lambat bercakap. Kemungkinan anak-anak yang lain juga ada delay, risiko dia besar, percentage dia besar. Tapi bukanlah bermakna kita nak kata, okey lah, ada macam mana genetik kan? Ada macam mana? So, kena tengok jugalah, kena tengok maksudnya, okey lah kalau anak ni lambat bercakap, ada tak yang lain-lain ni okey tak? Kemahiran lain okey tak? Dan kalau kemahiran lain okey, dan kena tengok jugalah okey bercakap tu ada tak benda, maksudnya sebab ada je kes yang nak kata banyak tak juga, tapi ada je kes yang memang dia start bercakap tu lambat. Start bercakap tu lambat. Tiba-tiba macam 2 tahun baru boom, tiba banyak bercakap. Tapi sebelum tu memang tak cakap langsung. Ada kes macam tu. Tapi tak boleh lah nak kata semua kes jadi macam tu. Sebab saya pun tak boleh lah nak kata tak apa ni nanti cakap lah. Tiba-tiba saya tak boleh cakap ayat tu. Tak boleh. Itu salah. Okay. So nak tak nak kena cuba jugalah. Cuba usaha untuk kita dapatkan juga, keluarkan juga perkataan tu. Sebab kita pun tak nak nanti bila makin besar katalah. Kalau dia tiba-tiba cakap Alhamdulillah syukur. Tapi kalau tak macam mana? Kan. So the possibility tu ada. Possibility untuk tak bercakap terus ataupun akan bercakap bila tu, yang tu kita tak tahu. Tapi at least sekarang kita boleh usaha untuk bantu anak tu untuk dia at least boleh bercakap dan menyampaikan mesej dengan lebih mudah. Sebab nak sampaikan mesej seorang tu dia perlu untuk bercakap dengan bercakap untuk sampaikan mesej effectively. So kesianlah kalau anak kita tak boleh cakap, nak sampaikan mesej tu tak sampai. Kan mungkin dia nak sampaikan mesej, nak bagi tahu tu dia tak boleh nak bagi tahu. Of course genetik mainkan peranan, tapi kita tak adalah kata okey dah genetik macam mana, tak payah buat apa-apalah. Nanti bolehlah cakap tu. Kan ayat tu takut makan diri je lah. Okay, tapi kalau boleh katalah nanti one day lambat sikit, tahun 10, 2 tahun bercakap banyak, Alhamdulillah syukur. Okay, tapi at least do something daripada sekarang. At least do something lah, tu je. Okay, anak tahun 3, awal-awal dia ada words tersebut tapi sekarang banyak diam, tak ulang apa kita cakap.
sekarang tu dah umur berapa? Tu penting. Kan? Puan Farhana punya soalan. Okay, setahun 3 bulan ada words. Tapi sekarang dia dah banyak diam, tak ulang. So kena tengok juga. Sometimes yes, memang anak tu kadang dia dah sebut perkataan, lepas tu dia tak sebut dah. Memang macam tu. Sebenarnya kalau kita tak keep tambah yang baru dan kita tak ulang balik perkataan tu dan guna dengan dia. Because dia rasa macam, okay, aku ada perkataan ni tapi dia tak adalah penting sangat. Membuatkan orang akan seronok dan happy bila aku cakap. So it's not necessary. Dia tak penting pun untuk diulang. Dia macam tu. Okay, sebab manusia ni dia buat sesuatu, even anak-anak bercakap, kenapa dia kena bercakap? Apa yang dia dapat kalau dia sebut benda tu? Ataupun dia sebut, okay, mak senyum, happy, tepuk tangan. Okay, then what? Kan? Adakah dia akan ulang lagi benda tu? Kan? Perlu ke dia ulang? Perlu ke dia cakap lagi? Itu salah satulah. Tapi kena tengoklah sekarang umur berapa. Okay, sekarang umur berapa. Dan kalau lah let's say kata anak tu dulu dah bercakap, tiba-tiba sekarang hilang. Ada kes dia panggil sebagai regress. Okay, sekarang hilang. Hilang words tu bukan sekat hilang words. Ada anak yang hilang daripada skill lain. Daripada ada eye contact kepada tak ada eye contact. Daripada sebelum ni respon, sekarang dah tak ada respon. Maksudnya regression tu berlaku. So kalau regression yang berlaku yang ini, better cepat-cepatlah berjumpa terapis ke ataupun pakai kanak-kanak untuk check. Sebab ada anak yang memang regress. Tapi kena tengok tahap regression tu lah macam mana. And then kena tengok balik interaction kita dengan dia macam mana. Ada tak gangguan-gangguan gadget ke? Bukan gangguan yang halus tu apa tak? Gangguan gadget ke? Dulu tak gadget sangat. Sekarang banyak gadget definitely. Dia akan kurang bercakap. Sebab dia ada banyak lebih tumpuan pada benda lain yang lebih syok untuk dia buat daripada berinteraksi dan bercakap dengan kita. So banyak faktor yang kita kena tengok lah kenapa dia dah tak nak sebut. Kenapa dia tak nak ulang tu. Okay, so why the factor yang benda tu jadi macam tu. Okay. Macam mana nak join terapi? Kat mana? Saya kat Bangi. Bandar Baru Bangi. Session 15. Kat area Bangi Gateway. Cuma yang ada kosong sekarang hanya dalam program kita punya intensif terapi je. Itu je ada kosong. Itu pun saya rasa ada 2 je kot kekosongan. Yang lain mostly penuh. Kalau playgroup the next batch bulan 5 baru ada kosong. Kita tak open lagi lah yang itu. Untuk sampai bulan 4 dah penuh. One-to-one pun penuh. Ada 3 je slot untuk intensif terapi. Ya, tinggal 3 slot je lah. Okay, anak 2 tahun 10 bulan kurang vocab. Kurang daripada 10. Pandai panggil bapa. Tu je. Kurang vocab. Okay. Boleh ke kalau nak buat ujian assessment semula untuk menilai tahap anak? Boleh pun Zira, tak ada masalah. Boleh je, tak ada had pun. Apa tu? Tak ada had pun untuk berapa banyak kali kita nak buat ujian. So kalau kata nak buat kat private tu, dia orang memang menadah tangan je lah. Asalkan kau bayar, aku buat. Kan? Tapi kalau kat government, kita tunggu queue lah kan? Boleh je, assessment dia tak kisah. Boleh je. Anak dah banyak wakil tapi belum cukup. And dah 2 hari hantar play school. Cuma kesian nampak penat. Okay, tak apa. Hantar play school memang penat. That is the purpose untuk kita hantar play school. Sebab memang nak suruh dia penat. Sebab bila anak tu penat, maksudnya otak dia bekerja. Okay, kalau dia buat aktiviti tak penat, itu something wrong. Betul. Kalau kata kita pergi buat something, kita bekerja, bila kita contoh bila macam ni je. Katalah anda pergi bekerja dan anda buat kerja tu sungguh-sungguh menggunakan otak, kan kita penat, kita balik kita letih. Kan kita letih. Tapi it's okay kan kita learn something new. Kita buat something good, otak kita aktif sebenarnya. So kalau anak buat aktiviti dan kita nampak dia penat, is actually a good thing sebab kita tahu otak dia bekerja. Masa dia buat aktiviti tu. So apa maksud dia otak bekerja? Aktiviti tu membantu untuk aktifkan otak anak tu. Bila activate the brain, otak memerlukan tenaga. So dia akan gunakan tenaga-tenaga yang ada untuk dia berfikir, untuk dia
untuk dia bekerja, menyimpan maklumat, belajar maklumat baru, dan of course kita akan letih. Anak tu akan letih. Tapi kalau tak letih tu something wrong. Buat aktiviti ke tak? Tu je. Betul? Kan kita kalau kata dekat saya punya tempat, 3 jam intensif terapi, 3 jam je. Just 3 jam sehari. 3 jam biasanya kalau bulan pertama anak tu datang, lepas habis 3 jam, dia akan keluar dia daripada kelas tu, dia akan terus tidur kat dalam kereta. Tak sempat balik. Memang tidur. Terus tidur. Sebab dia buat benda yang dia tak pernah buat sebelum ni, of course otak dia akan banyak bekerja. Tapi it's okay. It's a good thing. Itulah learning process. Mana ada orang duduk senang lenang tiba-tiba bijak kan? Mestilah kita go through proses belajar, penat, pergi universiti, belajar kelas malam. Lalu proses tu untuk jadi seorang yang berilmu, berpengetahuan. Kan? So that's the process yang anak kita kena lalu juga. Okay. Umur 2 tahun wajib ada 50 perkataan ke? Dia bukan wajib. Itu memang normal development. Dia tak wajib. Kalau tak ada pun dia tak adalah dosa. Tapi anak tu kurang vocab lah. Kesian dia nak cakap. Dia nak nanti next level dia nak cakap buat ayat akan ada masalah. Tak boleh nak buat ayat. Sebab kurang vocab nak cerita. Nanti katalah kalau kata let's say kurang daripada 50 tu minimum tau. 2 tahun. Maksudnya the milestone, the normal development. Contoh anak umur 1 tahun. Adakah wajib umur setahun lebih berjalan? Dia tak wajib berjalan. Kalau tak jalan pun tak dosa. Tapi kita tahu something wrong somewhere. Kalau anak 1.5 tahun masih tak jalan. Betul tak? Sama. Konsep dia dengan bercakap. Okay, kalau 2 tahun, anak tu sepatutnya dah boleh buat ayat 2 patah perkataan. At least. Kalau belum boleh dan tak banyak perkataan, kita tahu something wrong somewhere pada perkembangan anak. Dan itu yang kita nak kena rule out. Okay. Okay, banyaknya soalan. Tak sempat nak jawab berapa ni? Sekejap, 10-20. Saya konon-kononnya saya nak live sejam je malam ni. Tak bolehlah live sejam nak buka soalan kan? Anak boleh ikut bercakap tapi dia tak nak cakap apa yang dia tak nak. Anak boleh ikut apa yang saya cakap tapi dia nak cakap apa yang dia nak. Tak boleh. Apa yang dia nak. Tapi dia nak cakap apa yang dia nak tak boleh. Oh, okay. Anak kalau kita sebut dia boleh tiru. Tapi nak cakap sendiri tak boleh. Tu kot maksud dia. Kan? Yang saya faham lah. Anak boleh ikut apa yang saya cakap tapi dia nak cakap apa yang dia nak tak boleh. Maksudnya tak boleh minta apa yang dia nak. Tak spontan lah. So kena ingat anak yang boleh tiru apa yang kita cakap. Okay, belum tentu boleh hasilkan secara spontan. Kita boleh tiru orang Korea bercakap. Tapi bila kita nak cakap Korea pada orang Korea, okay, kita nak minta sesuatu dalam bahasa Korea, kita kena really faham sebenarnya apa perkataan yang kita nak pakai tu. Bukan hanya sekadar faham, dia kena disimpan dan kita kena tahu macam mana nak recall balik bila kita nak pakai. Sebab dia disimpan dulu. Dan nanti kita nak pakai, dia akan dikeluarkan balik. Kan kita kan ada banyak vocab dalam kepala otak kita, tapi bila kita nak cakap nanti barulah kita guna, kita cari apa perkataan nak sebut. Macam mana susunan dia. Benda tu kalau kita kata bahasa yang kita dah automatic ni, mungkin dia dah automatic, kita tak berfikir sangat untuk bercakap. Tapi cuba kita cakap bahasa yang kita tak familiar, yang kita baru belajar. Kan bahasa baru. Kan macam baru simpan. Lepas tu nanti nak pakai. Apa yang perkataan tu tak ingat. Nak recall. Macam ada tapi tak ada. Macam ada tapi tak keluar. That's the process. Anak-anak yang baru belajar bercakap dia akan lalu. Mungkin dia ingat. Mungkin dia boleh hafal. Tapi nak keluarkan balik tu sometimes take time. Untuk recall balik tu ambil masa. Dan benda tu dia perlukan latihan yang kita guna over and over again. Dan baru dia akan jadi automatic. Dan baru dia akan macam senang nak keluar. Sebab kita selalu pakai. Tapi ada perkataan-perkataan kita sendiri pun sometimes kita cari tak jumpa. Sebab kita jarang sangat pakai perkataan tu. That recall process. Bukan dia tak ada kat dalam. Tapi nak recall keluar tu dia tak keluar. File tu tak jumpa. Tapi bila orang cakap, ya kita ingat. Yang tu. Tahu. Perkataan tu tahu. It just nak recall tak boleh. Kan even kita sendiri melalui fasa tu sama proses je dengan anak nak bercakap. Sometimes kita nampak dia faham tapi untuk recall balik kadang-kadang dia tak boleh recall. That's why kadang-kadang anak tu bila kita cakap sikit dia boleh sambung. Tapi dia nak cakap spontan sendiri tak boleh.
Sebab nak recall tak ada. And even benda yang katalah benda tu dia faham dan dia kenal. Kalau kita kata mana ball, dia tahu ball yang mana. Tapi bila dia nak pakai sendiri, dia macam tengok ball, tak keluar tu perkataan nak guna untuk sebut ball tu, tak keluar. Nak recall tu. So recall memerlukan banyak latihan dan banyak ulangan. Okay. So teruskan memberi dan teruskan menambah vocab, teruskan memberitahu. Right. Kalau bagi tumpuan 5 ke 10 minit. Macam mana? Macam mana tu? 5-10 minit tu dia buat apa? Tu soalan dia. 5 ke 10 minit tu dia buat apa? Main sama-sama ke? Dan satu lagi, umur berapa? Setiap umur dia ada level of tumpuan dia. Setiap umur dia ada berbeza-beza lah kepanjangan tumpuan tu. Kan? Kalau setahun tak akan sama dengan 3 tahun tumpuan, tak akan sama. Okay, so dia bergantung kepada umur. Anak autism 4 tahun, girl, baru ni dengar dia ada sebut ikut kartun cakap tapi tak betul sebutan. Dikira words. Kalau anak tu bercakap pada situasi yang sesuai dan it's really meaningful, yes, kita boleh kira sebagai words. Tapi kalau dia cakap sekadar ulang balik tapi bukan pada situasi ataupun tempat yang sesuai, yang tu bukan words, meaningful words. Sebab dia je sebut balik je. Dia boleh sebut tapi it's not meaningful. So kalau kita nak kira benda tu as a words ataupun vocab, dia kena ada meaning. Meaningful tu apa? Dia merujuk kepada benda yang betul, objek yang betul, situasi yang betul. Contohlah, kan kartun sebut red contohnya. Kan? Is red colour contohlah macam tu. So kata anak tadi ni dia sebut red colour ni bila? Masa dia tengok benda yang colour merah ke? So kalau dia katalah dia pegang objek colour merah, dia sebut red colour. Memang betul. Dan itu kita boleh kira as a vocab. Words. Tapi kalau let's say dia duduk saja, tak ada buat apa, tak ada benda colour merah pun tak ada. Tak ada kaitan, dia sebut it's red colour. And tidak merujuk kepada apa-apa, yang itu just ekolalia. Tak ada maksud dan kita tak kira as a vocabulary yang dia ada. Dia macam tu. Dia bergantung kepada meaningful ataupun tidak. Okay. Okay, kalau bagi tengok TV, kita terangkan apa yang dia tengok kat TV tu okey ke tak? Boleh. Boleh, cuma especially yang ini pengajaran menggunakan skrin yang saya perasan, yang saya notice adalah especially bagi anak-anak yang dia punya visual dia sangat tinggi, tapi okay, bahasa tu susah saya nak faham. Bagi saya senangkan sikit. Okay, bagi anak-anak yang mungkin ada masalah pada tumpuan, contoh kalau dia tengah main, bila kita panggil cakap dengan dia tak respon sangat. Tu contoh dia. Okay, anak yang tengah main, tengah buat something, bila kita cakap dengan dia, dia tak adalah tengok kat kita. Bukanlah tengok, maksudnya sambil main tu dia tengok kat kita juga, nanti main, dia ada respon dan bercakap dengan kita. Maksudnya itu kalau secara main, bukan tengok skrin dia tahu. Secara main tu dia boleh sangat responsif dengan kita. Yang tu yes, kita boleh gunakan TV dan bercakap dengan dia, bercerita tentang apa yang dalam TV. Tapi kalau let's say untuk anak yang kalau masa main, objek mainan pun, contohlah kita main Lego ke, kita main apa-apalah, masak-masak ke, apa-apa mainan lah, main tu. Masa main tu kalau kita bercakap dengan dia, dia memang ignore. Tumpuan dia hanya pada barang permainan tu je dan dia tak peduli pun kita bercakap sebelah dia masa main tu. Yang itu sebenarnya untuk kita bercakap tentang skrin TV, dia masih tak sesuai sangat sebab mostly dia tak akan dapat apa-apa kita cakap. Bolehlah nak cakap, tak ada masalah nak cakap, tapi and selalunya untuk kita dapat two-way communication, kalau kita bercerita tentang skrin sangat susah untuk dapat. Tapi boleh dapat kalau anak tu sangat bagus dah, dia punya communication skill dia bagus. Two-way communication dia dah bagus, yes, kita akan boleh dapat two-way communication gunakan skrin. Tapi kalau anak ada isu pada two-way communication dalam waktu yang biasa pun, waktu makan, waktu nak mandi, rutin harian pun dia tak reti nak buat two-way communication, dan menggunakan skrin untuk dapat two-way communication adalah memang tak akan berjaya. Sebab dia akan lebih distract. Untuk skrin ni sebenarnya dia lebih distract. Dan anak tadi ni dia akan menggunakan lebih banyak visual je berbanding the real lain. So the real lain dia akan kurang sensitif. Hanya visual je yang akan lebih sensitif.
Dia akan menggunakan banyak visual. Jadi dia akan fokus kepada apa yang dilihat. So apa yang didengar, apa yang kita explain pun tak sure masuk ke tak. Tapi tu bergantung kepada, saya kata bergantung kepada anak tu macam mana. Bukan semua anak sesuai untuk kita buat tengok TV dan kita explain tentang benda TV tu untuk ajar vocab. Bukan semua. Tapi ada anak yang memang boleh. Bergantung kepada apa skill yang dia ada sekarang. Dia macam tu. Because screen tu dia sangat distract. Tapi kalau anak yang boleh handle distraction dan dia boleh proses banyak information dalam satu masa, dan boleh. Tapi kalau ada anak-anak ada masalah untuk memproses banyak information semasa, dan benda tu akan, dia tak akan berguna lah. Macam tu. Okay. Okay, last. Last question terus. Banyak soalan je. Bukan main soalan. Anak 2 tahun setengah, better ajar bahasa, satu bahasa tu boleh campur. Ikut je. Ini saya dah jawab tadi kan. Nak ajar bahasa ni, ikut apa yang selesa keluar daripada mulut kita dan apa yang orang kat dalam rumah kita pakai. Itu je paling mudah. Tak payah fikir bahasa apa nak pakai. Just apa yang kita guna, itulah yang kita cakap dengan anak kita. Apa yang kita guna daily kat rumah kita, itulah yang kita guna untuk ajar anak kita. That's it. Tak payah fikir banyak dah. Kita fikir lah, anak saya vocab English banyak sebab saya tengok TV. So banyak English vocab dia. Melayu tak banyak sangat. Tapi saya cakap Melayu kat rumah. Anak tu banyak English vocab, kita cakap Melayu, dia nak sembang dengan siapa, soalan dia. Kita kan ajar vocab untuk anak kita boleh bersembang, berinteraksi. So biarlah vocab English dah ada lah, tapi ajarlah yang untuk sembang kita ni. Dia macam tu. So apa bahasa yang kita pakai everyday kat rumah, yang itulah bahasa yang kita ajar anak kita. That's it. Kalau memang everyday kita cakap bercampur, campurlah ajar dia. Tak ada masalah untuk campur actually. Tak akan menyebabkan anak tu delay. Yang penting dia faham. Alright. Susah soalan ni. Macam mana nak ajak anak bila berada kat rumah orang selalu tantrum ajak balik. Itu susah. Itu behavior. Itu lain lah. Itu management dia bukan ada spesifik management. Sebab setiap anak bila part behavior ataupun tingkah laku ataupun sikap lah kita panggil. Bila part berkaitan sikap anak ni, dia tak ada satu cara yang spesifik untuk setiap anak. Lah, management dia berbeza-beza bergantung kepada kita punya nature, family nature, kita punya culture, dia tak ada satu cara mudah lah untuk kita handle benda. Dia tak ada satu cara yang sama untuk everybody. Kalau soalan berkaitan behavior ni, sebenarnya dia kena tengok banyak benda. Of course, yang pertama, kita tengok anak tu sebenarnya adakah kenapa kat rumah orang ni dia tantrum. Ada benda yang dia tak selesa ke? Ada benda yang dia takut ke? Ada benda yang membuatkan dia akan jadi resah gelisah menyebabkan dia tantrum ke? Ataupun dia saja buat perangai ke? Macam mana? Kadang-kadang anak ni dia tak boleh nak cerita kat kita benda yang dia tak suka ataupun benda yang dia tak boleh adapt tu, tapi dia lahirkan dengan menangis, tantrum contohlah. Ataupun mungkin dia jenis tak boleh tengok tempat yang berbeza, dia takut contohnya. Tempat yang tak sama, yang tak familiar. Apa tempat ni aku tak tahu tempat apa. Kat mana, tak boleh nak main, tak boleh nak buat tu, tak boleh nak buat ni, dia tak familiar. So dia takut. Kan mungkin. Kan. So selalunya untuk anak macam ni sama ada yang pertama mungkin pendedahan, yang kedua kena bercerita dengan dia, nak pergi mana, itu rumah siapa, is okay. Macam maksudnya kita nak kena selalu bercakap, bercerita benda tu is okay untuk ni, familiarkan dia dengan pergi tempat-tempat yang tak familiar tu, tak adalah terlalu berbeza ke, macam mana ke kan. Sebab dia tengok kenapa anak tu tantrum tadi tu. Ataupun memang saja-saja tantrum contohnya kan. Kalau saja-saja tantrum, saya selalu ignore je. Tak ada sebab nak tantrum, ada macam tu. Nak identify tu definitely tak adalah ada cara mudah macam ni nak tantrum anak tu. Tantrum sebab apa? Itu lagi pening nak jawab tu. Dia kalau berlaku depan mata mungkin boleh bagi tahu lah. Tapi kalau tak berlaku depan mata susah nak jawab. Pseudo autism. Pseudo autism ada flapping hands juga. Okay. Sabar je lah dengan soalan-soalan.
flapping hand tu kalau orang yang tak ada autism pun ada. Orang dewasa pun ada. Especially dia tengok benda yang dia suka. Wah, the sale 50% nak beli. Flapping hand ke tu? Ada autism ke apa? Tengok sale. Kenapa dia flapping? Tu soalan dia. Flapping kenapa? Is it because of excited? Kalau sebab excited tak adalah autism, sebab dia excited kan, flapping je lah. Wah, benda tu best, mainan dia suka. Time tu je lah, tapi tak adalah sepanjang masa. Time dia excited je. So that's the kita panggil sebagai emotional punya, the way kita express something. Tapi kalau duduk saja-saja, tak ada excited apa pun, duduk saja flapping. Yang itu mungkin sensory issue. Autism ke tak, saya tak sure. Tak tahulah dia sudu ke autism betul ke tak. Tapi ini biasanya is because of the sensory. Anak yang ada masalah sensory belum tentu autism. Okay. So mungkin. Sebab tu kalau diagnosis besar tu, dia tak adalah satu cara pun, dia kena tengok kenapa dia buat macam tu. Kenapa dia flapping. Okay. So kita kena rule out kenapa. Kalau anak autism macam mana, anda boleh Google. Banyak ciri-ciri kan. Okay. Anak 4 tahun. Okay. Anak pandai sebut ABC tapi belum pandai berkomunikasi. Macam mana? Dikira vocab ke? ABC vocab, tapi vocab untuk baca, bukan untuk sembang. So kalau anak tahu ABC, tak ada vocab lain untuk sembang, definitely dia tak akan boleh bersembang dan berkomunikasi. Sebab ABC bukan vocab untuk berkomunikasi. Dia vocab untuk baca nanti. Bila dah boleh baca lah. Kan? Nanti baru pakai. So vocab tu tak kena. So untuk berkomunikasi, kena ajar vocab untuk berkomunikasi. So, apa dia berkomunikasi? Kalau nak minta, apa vocab dia? Kena ajar banyak kali repeat benda tu dengan anak, tunjuk bila nak pakai. Kalau nak bagi tahu sesuatu, apa vocab dia? Nak bagi tahu tentang apa? Apa vocab dia? Yang tu yang anak-anak kena tahu. Okay. So dia bukan vocab komunikasi. Macam tu. Alright. So maksudnya kalau anak boleh sebut ABC, dia boleh cakap lah tu. Definitely boleh cakap. Cuma vocab yang dia dapat tu tak kena. Okay, kita tak banyak ulangan. Kita tak banyak rangsangan vocab. Okay. Alright. Thank you so much. Itu saja untuk hari ini. Okay, hopefully saya tak mampu nak jawab semua. Tapi thank you so much untuk soalan anda. So, saya nampaklah kebanyakan isu dekat mana. Alright. Sebab kat sini mungkin saya nampak ramai yang baru sebenarnya. Parent-parent baru yang follow. Okay. Ramai yang parent-parent baru. Ada yang lama lah, Puan Cahaya. Orang lama. Orang lama kan. So Puan Hak Cahaya ni sangat rajin, dia semua live saya punya team dia join kan. So maksudnya bila tengok daripada anda punya soalan, saya tahu saya kena back to basic. Back to basic balik. Tapi it's okay, nanti saya tengok balik apa yang isu yang banyak diutarakan. So saya cuba susun balik topik-topik tu, dan nanti insyaAllah saya cuba share lah apa yang anda patut faham tentang anak yang lambat bercakap ni. Alright. So thank you so much atas soalan-soalan anda. Sangat berharga untuk saya sebenarnya anda punya soalan, sebab saya boleh faham apa yang anda tak faham. Saya boleh tahu apa yang anda tak tahu, dan saya boleh tahulah apa topik saya nak cakap nanti. Alright, itu saja. Thank you so much. Kita jumpa lagi insyaAllah dalam next session. Saya punya live session. Okay, on lah notification. Tak adalah terlepas kan. Tak adalah tanya soalan yang sama. Okay, itu saja. Thank you so much. Assalamualaikum. Bye-bye. Selamat malam.